اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد Pada malam ini kita akan buat cuba ambil ni satu soal. Ni fokus belajar ilmu nahwu yang dibuat oleh seorang pelajar saya. Nanti kita nampak ada faedah. Jadi ini fokus ni semua sekali. Ini ditulis oleh seorang pelajar kita, ditulis balik, ditulis mudah nampak cantik. Ya. Kita tengok. Kalau boleh lulus 15 ni, berjayalah. Okay, kita tengok sebentar ya. Jadi kalau kita ada fokus ni, insya-Allah kita tak boleh lagi jauh. Tengok yang pertama sekali kita kena fahami definisi kalimah dan pembahagian dalam Al-Quran. Ingat tak? Al-Quran itu ada 3, isim, fa'il dan haraf. Ingat tu. Itu sudah ada dalam nota kita bagi. Dan kalau anda semua boleh mengenali mana isim, fa'il, haraf, cukup dah. Kenal cukup dah. Kalau boleh kenal cukup dah. Ya? Nah, itu soalan pertama. Okey. Soalan pertama saya dah bagi tu. Kalau anda tengok ni, ya. Apa tu? Rap sekejap ni. Ingat tak matan Ajurmiyah? Nanti kita akan fotokopi hadiah satu orang. Matan Ajurmiyah ni tempat lain dah siap dah. Okey. Ini kitab ni saya kata dulu 820 tahun ditulis dan telah diterjemahkan kepada beberapa puluh bahasa lah. Inilah kitab matan dia. Ya, dan ada lagu dia. Ada tak jumpa lagu dia? Kalau susah nak ingat lagu dia. Nanti kita cari kalau ada. Tengok ni ya. Jadi soalan pertama tu kalam ada 3. Isim, fa'il, haraf. Betul tak? Kalam ada 3. Definisi kalam. Dan pembahagiannya isim, fa'il, haraf. Okay, Yang kedua kita kena fahami pengertian mu'rab dan mabni. Apa makna mu'rab? Mabni? Dalam Quran yang mana banyak? Mabni ke mu'rab? Mu'rab, mabni banyak. Yang tetap banyak. Yang tetap tu sebab dia mengubahkan yang mu'rab. Yang mu'rab hanya isim, yang mu'rab dan fa'il mudhari' saja, kecuali yang ada nun. Ingat tak mu'rab? Itu yang mu'rab. Yang lain tu semua mabni. Macam isim isyarah semua mabni. Ingat Fahami pengertian mu'rab dan mabni. Mabni adalah yang tetap, baris akhir kalimahnya di mana pun posisinya dalam ayat. Mu'rab adalah yang berubah baris akhir kalimahnya sesuai dengan kedudukan wataknya dalam ayat. Itu ingat ya, yang berubah. Ingat dia. Yang kedua tu tetap dan berubah. Ingat dia, itu keyword dia. Kita jumpa mana dia tetap, mana dia berubah. Okey? Sekarang ni anda jangan risau. Yes, dalam proses kita pergi, kita tengok surah An-Nas yang kita nak buat malam ni. Okay. Okay. Qul. Tetap berubah. Jangan lupa. Tetap. Qul tu fa'il amar. Semua fa'il amar tetap. Mabni ala sukun. Cara baca dia, fa'il amar mabni ala sukun. A'udzu. Ini fa'il mudhari' berubah. Dia boleh jadi mansub kalau dia taruh lan depan tu. Lan a'udza. Ya. Dia boleh jadi majzum mati kalau taruh lam. Lam a'uz mati. Okey, boleh tak?
kita faham apa tu tajuk kedua tu. Tengok B haraf jar. Betul tak? Mabni alal kasrati. Okey? Mabni ya. Rabbi murab. Sebab dia baris bawah, jadi baris bawah sebab ada B kan? An-nasi pun juga mu'rab. Jadi kalau kita boleh buka tengok surah An-Nas ni, kul fa'il, a'udzu fa'il, bi haraf, rabbi isim, An-Nas isim. 3 kategori sudah ada dalam ni, dalam ayat pertama. Okey, jangan kita kata kul ni isim, kul fa'il, a'udzu tengok bagi depan fa'il mudhari. Ya. Fa'il madi tak ada a'udzu. Bi haraf. Rabbi isim. An-nasi isim. Kalau kita boleh tentukan ini semua, itu kerja saraf. Saraf punya kerja tu. Okey, lepas kul ada a'udzu. Lepas a'udzu ada bi. Lepas bi ada rabbi. Lepas an-nas ni, lepas rabbi ada an-nas. Itu menyusun tu saraf. Maksudnya bila baca tu ayat itu dalam konteks, tak salah. Sebab Al-Quran kata, okey, Al-Quran kata, tengok ni, mana tadi? Tak jumlah. Okey, Al-Quran kata, okey, saya nak suruh anda faham ni. Al-Quran kata kalam, iaitu Al-Quran ni, kalam ni ayat Quran, kalam Allah, lafaz yang tersusun, lagi memberi faedah dan dalam konteks. Maknanya ayat Quran ni terdiri dari lafaz-lafaz yang tersusun, rapi, yang memberi makna yang betul dan juga sesuai dengan konteks zaman dan masa. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tengok ayat tadi memang tepatlah. Ya. Kul. Ada dalam tu ada hukum. Ya. Ni ayat perintah. Kul, katakan wahai Muhammad. Katakan kepada umat kau supaya mereka kata a'udzu birabbin nas, saya berlindung dengan manusia. Tengok pula. Ya. Nombor 3, fahami bahawa haraf semuanya mabni sehingga harus dihafal bentuk dan baris akhirnya. Cuba dalam ni anda tengok, di mana haraf? Berapa haraf semua? Haraf saja. Satu saja. Semua ni. Semua ni. Okey. Kita baca ikut nota ni ya. Cuba tengok berapa semua. Okey. Jawapan dia tidak ada sebab. Satu pun tak nak kurang, mesti betul semua. Okey. Ya. Yeah. Siapa kata 5 kat tangan? Ada kata 6. 6. 6. Yang mana satu 6? Yang mana satu 6? 6 pula. Cuba sebut. 6. Arif. Sebut yang pertama? B. Min. Fi. Min. Wow, berapa? 5. Mana lagi satu? Mana ilah? Ilahi itu bukan ilah. Itu Tuhan. Ilahi Tuhan manusia. Ya? 5. Okey. 5. Jadi ya, jangan lagi. Kita tengok soalan apa tu 3 dulu. Semua haraf kalau anda kenal adalah mabni. Kerana haraf ni dengan betul dia jadi amil.
Amil ni dia mengubahkan isim fi'il selepas dia. Sebagai contoh, min. Min ini dia mengubahkan perkataan syar jadi balik bawah. Dan jangan lupa saya dah beritahu dulu, An-Nas, Al-Waswas ni isim. Tidak isim. Apa tanda di isim? Ada tanda yang kedua. Tanda yang kedua yang paling jelas sekali. Kan? Tengok tu. Al-Waswas. Yes. Tanda yang jelas di baris bawah. Tidak ada fi'il baris bawah. Huruf ja. Dia ada huruf ja, ya betul. Dia ada huruf ja. Ya. Dan dia baris bawah. Dan tanda dia isim jelas sekali sebab sebelum dia ada isim. Nampak tak? Dan ini tanda dia isim sebab sebelum dia ada ja. Ada mina. Ini kita nak kena tanda berasaskan nota ringkas ni. Nak kena tanda. Kalau kita deri macam ni dalam 10 surah, kita boleh beri ijazah. Kalau boleh baca betul-betul. Tu. Jadi itu makna dia saraf. Jadi nahwu pula orang nahwu akan tentukan bagaimana baca min. Cuba baca min. Harfu jar, mabni. Ya, itu saja. Kalau anda boleh baca itu saja, dah cukup dah. Dah cukup dah. Cuba baca apa tu satu gini. Pi. Ya, cukup dah. Okey, saya tanya, ada berapa beradik harfu jar? 19. Okey. Mabni ala sukun berapa? Tak ingat tak apa, tapi ada jawab kan. Tak apa, tak ingat tak apa. Saya pun tak ingat juga. Okey. Yang satu huruf berapa? Tak apa. Ada satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf. Tak apa, tapi tahu benda tu ada kan? Okey. Dan huruf ja ni adalah ada 19 beradik dan dia ni tidak beri makna kalau tak bercantum dengan orang lain. Dan dia hanya bercantum dengan isim saja dan ada percantumannya dia jadi apa? Satu huruf seperti bismi, ada tu dia berpisah seperti fi suduri. Okey, setakat tu boleh. Kita kena kenal tu dan tahu baca. Jadi di sini jawab dia 5. 5 ke 4? 5. Satu min. Min artinya daripada. Fi di dalam. Min daripada. Wa dan. Wa ni huruf ataf. Mabni alal fathi. Cukup. Dan anda kena ingat lagi, setiap haraf ni ada makna dia berbeza. Ada berbeza makna dia. Itu satu benda yang kita kena ingat bila kita belajar nahwu. Dalam buku ada sebut. Kalau saya katakan B ni, apa makna B ni? Dengan. Kalau saya makan dengan garpu, apa makna dengan situ? Alat. Saya pergi dengan apa tu Cik Amir, apa dia? Saya pergi dengan Cik Amir. Maksudnya bersama. Ya, okey. Wabillahi maksud? Ada 5 guna. Huruf jar saja. B tu. Jadi selain daripada kita tahu dia tu nama apa benda, bagaimana baca dia, berapa beradik dia, kita tahu apa guna dia. Macam waw huruf apa? Dan waw ataf, waw hal, waw sumpah, waw ma'iyah, waw ada lagi satu. Ustaz pun lupa. 5 semua guna dia. Jadi kita kena tahu dalam Quran, dia ni guna untuk apa ni? Kalau watini wazaitun itu waw sumpah. Ya, okey. Kalau wallahu ya'lamu antum la ta'lamun itu wa'ata. Okey. Zahaba Muhammadun wal kitab, Muhammad pergi bersama dengan kitab. Artinya itu wa ma'iyah. Wahal ya. Itu beza. Tapi tak apa, nak beritahu konsep tu saja. Yang keempat, kita fahami isim.
ada mabni, ada mu'rab. Tengok nota tu. Bila dah siap tanda tanda dengan pen. Okey. Dalam ni cuba cari berapa isim? Keseluruhan. Okey. Lepas ni anda jangan miss lagi kelas Ini dah kritikal ni. Kita nak analisa ni kritikal ni. Okey, siapa nak jawab? Berapa semua isim? Okey, 1 ya. Berapa? 19. 16 Hafiz. Okey, bersama saya 1 ni tengok ni 1 B 2 isim tu Anas isim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 saja. 14 itu isim. Nak menjawab soalan apa tu 4 itu isim. Kalau anda boleh kenal ni Cik Usuk macam ni isim. Kalau betul jawapan tu dengan saya, salah sikit pun tak apalah. Tapi siapa kata 16 tadi? Yang mana satu? Cuba nyatakan yang lebih tu. Ya? Ilah ni. Betul lah isim. Betul lah isim. Tak apa. Jangan lupa tengok ni. Kan ingat betul Ustaz. Saya kata dulu, kalau kita tengok isim, Anas ni isim tak? Baris apa dia? Jadi kalau isim baris bawah, dia pun mesti isim juga. Bukan haraf dia. Sama ada isim tu tetap berubah jangan kisah, tapi dia isim. Itu betul dia. Tak akan jadi benda lain. Maknanya tak akan ada fa'il sebelum isim baris bawah. Isim. Ini anda dan Arpak ni. Kita setiap minggu sekali kita drill. Macam Rabbi ni isim dia berubah sebab dia boleh terima baris bawah. Sebab dia ada huruf jar, dia mesti berubah. Anas berubah. Maliki berubah. Maliki ni dia jadi Maliki sebab dia ikut Rabbi. Dia dibadal. Ingat itu nahu pula. Kalau kita deri macam ni, Yusuf, habis Yusuf ama, yakin boleh. Betul. Yakin boleh kenal semua ni. Tak tengok tak percaya. Okey. Ilahi baris bawah. Anas isim berubah. Dia boleh jadi ilahu. Tapi di sini dia jadi ilahi sebab dia badal kepada Maliki. Allah tu adalah raja manusia, betul tak? Dan dia Tuhan manusia, betul tak? Jadi kira-kira yang sama kan? Okey. Okey, syari. Jelas dia mu'rab sebab dia belakang duduk selepas yes, ja. Al-waswati sahih, al-khana sahih. Suduri. Dia boleh jadi al-waswasu. Dia boleh jadi al-waswasa. Tapi di sini dia kena pegang watak al-waswasi sebab lepas syari. Boleh? Okey, syari itu keburukan. Mana dia keburukan yang dilakukan oleh manusia. Okey. Ya? Domain tak ada. Domain tersembunyi adalah iaitu kul. Kul ada. Dalam tu ada anta. A'udzu tu ada. Ana. A'udzu domain saya. Yuwaswisu dalam tu domain sembunyi iaitu dia. Ingat setiap fa'il ada domain. Jangan lupa setiap fa'il ada domain. Kalau kul mesti ada domain. Domain tu anta. Tuhan kata, ya Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad. Bukan kepada kita, tapi kepada Muhammad. Okey, boleh Lepas tu dia main fahami bahawa fa'il ada yang ni dan ada yang murah. Fa'il yang murah akan berubah baris akhir kalimat ni sesuai dengan keadaan di dalam ayat. Tengok fa'il. Di mana fa'il ni? A'udzu.
Kul. Kul bilang kul dulu. 1, 2, 3. Apa? Tak apalah, fail saja. Dua semua. Betul. Tiga. Jadi kita kena clarify dulu. Mana dia fa'il madi? Ada tak fa'il madi? Kul amal. Sebab semua fa'il madi, fa'il amar tetap. Bacaan dia tetap. Sebagai contohnya kalau kita kata kul. Kul fa'il amar mabni ala sukun. Okey. Ya. A'udzu ni tengok bila nampak bagi depan tu mesti fa'il mudhari'. Cuba sebut. A'udzu fa'il mudhari' marfu'. Bid dhammah. Ingat tu. Ingat apa tu? Dengar saja. A'udzu fa'il mudhari' marfu' dengan bagi depan. Sebab mufrad. Dan dia marfu' sebab tiada alat jazam dan alat nasab. Itu bacaan yang perfect. Tak ada siapa salah. Perfect. Dalam bahasa Arab nak baca begini. A'udzu fi'lun mudhari' marfu' bid-dhammati li'annahu mufrad wa huwa marfu' li'annahu laysa fihi adatu nasbin wa jazmin. Itu kalau boleh baca macam tu. Tak apa. Anda belajar ni kritikal. Tapi kalau boleh 3 tahun ni, masuk 4 tahun ni, kalau boleh faham, boleh baca. Kalau lain 10 tahun. Nak ingat mata tu, kalau boleh ingat mata tu, akalan nafsul orang kalau itu lagi ni, akan salah satu diskon sampai menghapus. Kalau boleh ingat tu, betul. Yang ke-6, hafalkan kelompok isim yang mabni dan yang mu'rab. Ya, yang ke-6 ya. Hafalkan. Setelah kita tahu melalui ayat tadi isim mabni dan mu'rab, anda kena hafalkan. Ya, isim mabni ada beberapa kategori. Yang pertama isim isyarah, ya, jauh dekat, zalika, tilka, ya, haula, ulaika. Ingat kita tu? Okey. Yang kedua isim mausul, allazi, allati, ma semua kan? Yang ketiga zaraf, isim zaraf, fauqa, tahta, ba'da semua kan? Itu saja. Yang lain tu semuanya ubah. Ya, senang je kan? Okey. Sila ambil ini satu seorang. Kita tengok. Setelah kita memahami fokus dia, tuan-tuan, kita lihat pula makna terjemahan dia. Nanti minggu depan kita akan pergi baki lagi ya. Sebab untuk surah ini cukup. Sila. Ini maksud dulu. Lebih atau tak Jadi selalunya orang baca tafsir ni, selalunya dia tak adalah baca macam kita ni. Ya, dengan nahu, dengan detail. Dia hanya beritahu sikit je, ini fi'il, ini isim, ini haraf. Dia tak ceritalah ini mabni mu'rab. Jauh sekali nak ajar baca kan. Jadi yang pertama sekali surah An-Nas ini adalah nama dia surah manusia. Kita tahulah kan An-Nas tu artinya manusia. Manusia ni baru diceritakan. Ya. Kita terang maksud surah tu apa dia? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa dan dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini. Ingat, itu manusia. Jadi dalam bahasa Arab dia adalah insan, ya. Manusia. Allah menyuruh nabinya supaya manusia berwaspada serta selalu minta perlindungan kepada Allah SWT. Jadi maksud ayat ini, Allah memerintahkan Nabi supaya beritahu umat dia sentiasa berwaspada kerana ada musuh dalaman yang boleh mengganggu kita setiap masa selagi ada hayat. Okey. Iaitu berwaspada serta selalu minta
perlindungan pada Allah, iaitu Allah itu Rabb, ya, Allah itu Al-Malik, Allah itu Tuhan, ya, Tuhan yang ibadat, Tuhan yang kita sembah, ya, daripada semua kejahatan yang ditimbulkan oleh was-was, yang disebabkan oleh penyakit hati, ya, yang sentiasa ada tersemat semula jadi dalam diri manusia, iaitu dendam, hasad dan khianat. Seolah-olahnya manusia ini dilahirkan semula jadi ada sifat itu. Ada sifat itu. Jadi bagaimana kita nak pujuk sifat itu supaya kita tidak dendam? Jadi kita kena berlindung dengan Allah. Allah itu Tuhan segala alam, Tuhan segala manusia, dan Allah itu dikatakan Tuhan manusia, Raja manusia, ya, dan juga pentadbir manusia. Rabbi itu maknanya pentadbir manusia. Jadi kepada Allah kita minta. Okey. Okay. Dalam ayat ini disebut Al-Khannas. Ada Al-Khannas. Kalau kita nak mengajar orang, Al-Khannas ni adalah isim. Dia isim kan? Al-Khannas tu adalah isim. Dan dalam ayat ini dia jadi naat. Kita kata naat ataupun tabi', ya. Tabi' kepada al-waswas tu kan. Okay. Ialah yang dibisikkan ke dalam dada manusia untuk meracun manusia, meracun fikiran manusia, supaya kita boleh melakukan kejahatan dan keburukan, ya. Dan ini katanya berpunca daripada jin, ya, dan manusia yang datang kepada kita. Ada dua makhluk yang boleh mengganggu kita ikut surah ini, iaitu jin dan manusia. Okey. Ya. Okay. Perkataan waswas, perkataan Arab, ya, iaitu fi'il madi rubai mujarrad. Maknanya dari segi bahasa bisik, bisikan. Dia tak datang kuat-kuat, dia datang pelan-pelan je. Ya, dia tak bisik macam bisik orang nak jual ikan tu, tidak. Dia ganggu kita. Ya, dah elok dah turun nak datang kelas, tapi tak ada pergi jogging pula. Kan? Itu bisik tu. Kadang-kadang tak ada orang ajak pun. Ya, ataupun kita dah datang kelas dah, dan keluar kelas dari start kita dah ni. Ada sahabat berhenti depan ajak pergi mengairkan. Mana lebih baik mengairkan dengan datang kelas? Mengairkan lagi bagus. Dapat ikan besar-besar, kita pun pergi. Jadi itu bisikan tu. Diambil daripada perkataan empat huruf waswasah. Apa tak waswasah? Okey, ya. Yang asal maknanya bisik, berbisik. Waswas ialah bentuk intensifnya, iaitu bisikan yang disebut beberapa kali supaya kita jadi penghasut atau penggoda, supaya kita keliru atau hilang rasional kita. Orang-orang yang mendapat hasutan waswas ini, kadang-kadang apa yang dilakukan adalah di luar kemampuan dia. Dia tak sangka. Orang mencuri, pernah fikir tak? Ya, bila dia dapat masuk rumah orang, dia tak pernah fikir kan? Dapat keluar barang-barang apa semua, dapat panjat bukit apa semua, tak pernah fikir, tapi dia boleh buat. Okay. Perkataan yang kedua, Al-Khannas. Dua-dua yang bahaya kita ni. Al-Khannas iaitu daripada perkataan khanasa. Khanasa, benda yang tak habis. Khanasa ni benda yang tak habis. Nasi terbuang, benda-benda yang tersemai dalam tong sampah, ya. Itu khanas asalnya. Sisa yang terpendam, yang kita dah tak peduli dah. Makna intensifnya khanas ni ialah sisa terpendam yang aktif, seperti perasaan benci. Dikaitkan dengan benci, dendam, kesumat, hasad yang ada dalam kita ni, itu sebenarnya khanas. Dia diibaratkan seperti sampah terbuang yang tak boleh buat apa-apa dah. Ya, jadi itulah ibarat ni kan. Okey, itu dikata preamble. Kalau kita buka sisi terjemahan dia ni, ya, ya, toksik.
Agaknya, tapi toksik tu boleh tahan juga. Ini toksik ni lagi teruk ni. Kan? Dia sampai bila-bila kan? Okey. Ya? Syari, kejahatan. Kejahatan tu yang berlaku disebabkan oleh hasad dengki. Ingat? Sebab itu Nabi kata hasad, dengki, dia boleh membunuh segala kebaikan kita. Bila kita sudah ada hasad dengki, marah dan sebagainya, tidak ada lagi kebaikan dalam diri kita. Dia lari. Sebagaimana api membakar kayu. Macam itulah ya ibaratnya kan. Okey. Tengok. Ini saya tak familiar lagi dengan number dia ni. Kenapa ada T1, T2, T13 ni kan? Nanti ada sebab kan? Dia patutnya ada 3 line ni. Ada 2 line. 2. Okey. 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 Okey, setelah kita melihat kalimah-kalimah mabni mu'rab tadi, kita kena lihat pula terjemah dia. Dia panggil sesi terjemahan. Ya, kita dah boleh terjemahkan, tak payahlah kan? Okey. Okey, tengok tu, tengok pula tata bahasa. Ni, bahasa. Okey. Tengok, dia tulis T11 ya. Nanti saya akan beritahu apa dia maksud dia. Tengok kul. Kul. Asalnya aqulu. Huruf mad dan diikuti dengan huruf sahih berbaris sukun waw-lan, maka waw ditinggalkan. Ini terjadi pada kalimah kata dasar huruf tengahnya huruf ilah. Ingat tak? Qulu ini detail, ini memang dalam tu ni. Qulu kalimah asal dia qala. Tak. Bila jadi fi'il amar, buang waw jadi qul. Okey? Macam zahaba, bila jadi fi'il amar jadi izhab. Ada kan? Dia hilang waw dia. Itu maksud dia. Ya, kul atau asalnya aqulu, huruf mad dan diikuti huruf sahih berbaris sukun. Okey. Tengok tu. Aqul ya. Waw dengan lam tu, waw tu huruf ilah, lam tu baris mati ya. Maka waw ditinggalkan. Waw ditinggalkan. Okey. Ini terjadi pada kalimah kata dasar huruf tengahnya iaitu huruf ilah. Nampak bunyi macam rumit, tapi sebenarnya tidak. Penerangan saja rumit. Bentuk intensif perkataan waswas. Wazan fa'al yang selalu membisikkan penggoda. Waswas fa'al. Jadi waswas fa'al. Wazan fa'al itu waswas. Khannas ini sisa terpendam, sisa-sisa kotor tadi. Perkara ini berlaku berulang kali. Sebab itu, tuan-tuan, khannas ini dia ada sabdu. Khannas. Ingat tak saya kata dulu? Kalau ada sabdu, proses tu berlaku berterusan. Sama juga dengan waswas. Waswas ni di bawah pattern fa'al. Fa'al. Maknanya benda tu berlaku, orang waswas ni ada ke sekali ya? Tak ada. Orang hasad sekali ya? Tak ada. Pukul 10 pagi dia hasad, betul tak ah? Tak. Berterusan. It is a process. Okey. Itu maksudnya tasdid tu melambangkan kerap kali, berulang kali. Ya. Macam kita jumpa dalam Quran, fa'alul lima yurid. Apa nama fa'al? Fa'alah. Dia buat berterusan apa yang dia nak. Bila tasdid ya. Ingat ya? Okey. Tengok. Ya. Tak ada syaddah, tapi dia consider atas pattern fa'al sebab bentuk dia macam tu. Dia bentuk 4 huruf. Fa'al tu dia asal dari fa'ala. Tak? Tapi waswas ni dia waswasa. Dia tidak ada 3 huruf. Pattern 4 huruf. Pattern 4 huruf dia kena ikut fa'al.
waswas dekat dah kan? Waswas fa'al dekat kan? Okey. Okey, isim mausul. Allazi maknanya dia yang, bentuk mufrad. Ia menyambung kejahatan syar dengan fa'il yuwaswisu. Tengok tu. Allazi yuwaswis. Allazi yuwaswis, yang mewaswaskan. Allazi yuwaswis, yang mewaswaskan, ya. Menyambung kejahatan syar. Maknanya tengok, al-waswas tu dia jadi mudhaf kepada syar. Apa maksud mudhaf? Mudhaf di sini artinya dia melanjutkan perkataan jahat tu. Kejahatan waswas tu, itu waswas tu dia jadi mudhafun ilaih kepada kejahatan. Bukan jahat saja, kejahatan yang disebabkan oleh waswas. Sambung lagi, waswas tu yang disebabkan oleh khannas. Siapa dia khannas? Ingat tak khannas? Sisa. Sisa. Okay. Jadi tengok tata bahasa ni dia terangkan. Saya nak beritahu tata bahasa ni lah yang boleh kita tahu makna sebenarnya. Kalau orang was-was tentang makna ni, tata bahasa dia dah menggambarkan apa benda makna sebenarnya. Okey. T13, kalimah mempunyai banyak makna. Kata akar. Ya. Janna, jinnu. Jin. Jannatun. Okey. Jinnatun. Jannah. Al-jinnu mana jin. Al-jannatu mana syurga. Al-jinnatu gila. Gila. Jadi tuan-tuan, minal jinnati wan nas tu apa makna jin tu? Gila. Perbuatan gila. Gila. Kalau minal jannati dari syurga. Okey. Kalau dari minal jin ni, minal jin. Jin. Siapa pernah tengok jin? Pernah tengok jin? Al-jinnati. Ingat, al-jinnati gila. Maknanya, maksudnya orang-orang yang buat kerja was-was manusia ni, yang merosakkan orang ni, yang memanggil orang pada jajanan tak baik ni, orang gila. Jadi kita nak ikut orang gila ke? Ataupun macam mana? Kalau al-jin tu, memang jin lah. Teruk lagi. Kalau al-jannatu, itu yang kita nak. Jadi al-jannatu, al-jin, al-jannatu, al-jin dengan al-jinnati. Tiga-tiga dekat-dekat tu. Ya? Ya? Kebun. Al-jin, jannah. Jannah tajri tahta anhar, itu kebun. Kebun tu syurga lah kan. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu, surah-surah lain pun beginilah kaedahnya. Cuma hari ni kita ambil surah yang paling pendek sekali. Dia nerangkan tata bahasa. Tata bahasa ni mana special word yang kita kena tahu. Ya. Seterusnya kalimah harfu jar ataupun dia kata prepositions. Dalam ni tadi ada berapa harfu jar? 5 tak? Harfu jar yang kita jumpa dalam ni bi, min, li, ala, fi. Harfu jar membariskan hujung kalimah isim dengan tanda bawah kasrah. Minallahi, lillahi, alallahi. Ya. Okey. Lepas tu T15 tu ya dengan ba. Apa dia maksud ya dengan ba? Membariskan dhamir bawah kasrah fihim. Ada tak fihim? Tak ada? Tak ada, ya. Ada tak bihi? Ada tak alaihi? Ya. Ada tak yahdihim? Tak, ini tak ada, ya. Okey, tuan. Tengok ni maksud dia. Cuba Cik Usuk baca, Cik Usuk, maksud dia.
Orang yang boleh dengar? Dia menerangkan dengan detail ya. Ini dah tafsir. Apa maksud Anas? Ya, ya. Ya, teruskan. Ah. Ya. Tengok. Jelas kan? Okey. Maknanya dia itu diibaratkan penggoda. Okey? Menggoda manusia. Jadi kita nampak tu daripada jin dan manusia. Jin tu maknanya daripada jin. Yang tadi ya. Al-jin wan nas. Apa tu seterusnya Yusuf? Al-ins. Al-insu dan an-nasu. Insan adalah dua kalimat yang mempunyai artinya yang tersendiri. Insan ialah makhluk Allah yang berperasaan dan berakal. Manusia adalah nama kejadian human being. Ataupun manusia. Allah memerintahkan kita berikhtiar mencari perlindungan dengan roh. Ya. Tuhan pemelihara manusia. Mari yang memerintah kepada manusia dan ilah iaitu Tuhan yang diibadati oleh manusia. Sisa yang terpendam inilah yang diaktifkan oleh penggoda atau waswas ke dalam dada manusia supaya kita melawan fitrah dan rasional yang sehat. Tak ada dada makna dalam bahasa Arab, bukan saja dada yang fizikal tetapi meliputi perasaan, kecerdikan, iaitu sifat insani yang ada pada orang yang punya. Maknanya dada tu dibawa di sini dalam bentuk jamak taksir, sudur. Padahal dia mufrad dia sadrun. Mana sudur itu untuk manusia bukan saja fizikalnya sudur, tapi meliputi perasaan. Okey. Yang mana manusia kadang-kadang apa tu orang kata mengenepikan kepintaran dia, ya, akibat kuatnya pengaruh waswas. Ingat tak masa kes-kes Pak Mantelo tu kan, ramai ketua-ketua pengarah kerajaan yang beli tu, ramai tengok masa-masa berhimpun dekat Perak tu, bos-bos kementerian pun ada pergi. Sebab dia kata saya tak banyak 100,000 je. Tengok pasal duit punya pasal, ramai orang terpeliot. Punca terpeliot tu sudur, tamak, hasad, dendam, nak kaya cepat. Yang ada di mana? Bukan di kepala, tapi ada dalam dada manusia. Okey Cik Usop, boleh teruskan? Oh, habis dah latihan dah. Okey. Latihan perbendaraan kata. Tuan-tuan. Ini kena buat ni. Okey. Al-Khannas, mana ada fi, mana sudur, al-jannah. Dan anda tengok di tu ada 4 kalimah yang sudah kita jumpa berulang kali. Tengok kan? Allazi yuwaswisi ilahi maliki. Cuba tulis je. Tulis je maksud tu dalam terjemahan kalimah. Ya, jadi kita akan buat jawapan sama-sama. Terjemahan. Ini nak latihan dah supaya biasa. Pasal surah ni baru 6 ayat saja. Apa makna al-khannas? Apa makna fi? Apa makna sudur? Apa makna jinnah? Sesi terjemahan. Sesi terjemahan ni dia ada kod-kod dia. Abjad dia. Okey, kita dekat soalan yang kita ada kat depan kita tu. Dia hujung sekali dia ada number. Cuba tengok, ada number kan? Number 31, 32, 33, 34, 3, 14, 35, 36, 37, 38, 24, 34. Perasan tak? Number hujung sekali.
Okay, number tu kalau kita rujuk kepada sesi terjemahan, dia ada menunjukkan number dekat sama ada ayat Quran ataupun terjemahan dia. Kita kena isi. Latihan dia untuk mengisi. Perasan tak? Okay, kita tengok contoh, kita ambil number 31 tu An-Nasu. An-Nasu tu kalau kita rujuk kepada nota sesi terjemahan ni, number 31 An-Nasi tu, qul a'udzu birabbin nasi. An-Nasi tu terjemahan sebelah dia manusia. Okey? Okey, sebelah An-Nasu tu dia ada kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey, contoh kita ambil yang nombor 32. Qul. Okey, nombor 32 qul, sebelah dia tu qul, kalau kita tengok bracket dekat qul, ayat Quran qul atas tu ada dalam kurungan T11. Perasan tak? T11. Okey? Dekat situ T11 tu. Jadi macam mana kita nak faham T11? Kita rujuk kepada tata bahasa. T11 fi'il amar suruhan, qul asal dia qul, ada mat. Itu keterangan dia. Yang lain tu kita kena cari, kemudian isi. Dia duduk dekat mana? Kita nak tahu dia macam ilahi tu, kita tahu dia jar kat, dia baris di bawah kan. Mesti ada terkait dengan keterangan di bawah, tata bahasa di bawah. Boleh faham kan? Okey, dah dapat dah? Ini satu model tafsir Quran dengan Muhammad SAW. Jadi kalau kita tahu dalam sini apa makna khanas? Sisa. Okey, sekarang ni faham tak? Khanas ni sisa terbuang. Okey, jadi diibaratkan sisa terbuang tu kepada orang yang hasad, yang dengki, yang sombong. Cuba beri kata lain kepada al-jin. Jin jannah surga. Jannah surga. Jinnah. Gila lagi. Jin lagi. Jin. Ada lagi tak? Ada lagi. Kita dengar satu lagi ni. Setiap kali bulan puasa kita dengar Asyamu junnatun lah. Puasa itu perisai kan? Perisai. Junnatun. Perisai. Ada cerita dengan perisai. Sama. Jadi root dia jannah. Ya? Ya? Okey. Di situ ada tak fi'il? Ada. Okey. Ingat, fi'il ada 3 huruf, ada 2 huruf. 3 huruf. Okey, tak apa. Di situ ada tak fi'il sulasi? Yang mana sulasi? Ya. A'azab tu rubai. Okey. Lepas tu waswasa. Itu rubai. Waswasa kita belajar minggu lepas. Zalzala, fa'lala. Dia tak ada, bukan tak banyak, dia tak ada. Dia tak banyak langsung dalam Quran. Waswasa tu maknanya wazan fa'lala. Ingat, fi'il ada sulasi, ada rubai. Sulasi ada sulasi mazid. Ingat? Ya. Ada rubai mazid. Ada mazid juga. Ingat, itu nak kena hafal tu. Fi'il ada 2 jenis saja, sulasi dan rubai. Sulasi
ada sulasi mazid 1, sulasi mazid 2, mazid 3, ya, yang akhir 3 saja. Tapi rubai pun ada mazid. Walaupun dia 4, tapi dia ada mazid. Okey. Nanti ya. Zalzalah ada, waswasa ada. Kalau ditambah tazalzalah. Ya. Mu'sirat. 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 Ya, ba'sara. Okey. Kemudian tengok satu soalan lagi. Okey. Kenapa dia kata fi'il amal tu kul? Kenapa asal dia qala? Tapi bila jadi fi'il amal, mana dia lam? Mana dia waw? Apa sebab waw dia hilang? Bila bertemu dengan bila huruf ilah di tengah qala. Bila jadi fi'il amar dia jadi kul. Sebab dia berjumpa dengan huruf sahih lam, ya. Itu je. Tengok perkataan latihan perbendaharaan kata pertama. Al-Khannas, sisa. Ingat, Al-Khannas ingat? Sisa, sisa kotor. Ya. Ya. Jadi kita kaitkan dengan apa maksud Al-Khannas ini. Khannas ini maknanya orang yang perangai jahat. Memang jahat. Ya, pergi mengasut orang sampai orang tak nak belajar. Jahat itu kan? Itu khannas itu. Lepas tu perkataan fi huruf ja di dalam. Okey. Lepas tu perkataan sudur. Apa makna sudur? Dada. Kenapa dia gunakan sudur? Kenapa dia pakai sudur? Dia tak pakai kepala. Sedangkan yang buat kerja kepala. Tapi dia kenapa dia sebut segala keburukan tu berada dalam sudur? Ya? Simpan. Sudur itu dipanggil macam tempayan untuk menyimpan segala, ya, hati. Dalam tu ada hati, jantung, ya. Sudur, ya. Dia menyimpan segala keburukan pada hasad, ya, tempat simpan keburukan dan hasad. Apa ni al-jinnah? Jinnah, gila. Kalau jin, al-jin wal ins. Okey. Allazi yang yuwaswisu menggoda. Ya? Yuwaswisu. Jin. Jinnati wan nas jamak. Jinnah fa'lah. Ya. Okey. An-nas manusia. Okey. Dia jin ni dia macam manusia lah. Isim mufrad tapi makna jamak. Manusia bukan seorang kan? Okey. Kul katakan wahai Muhammad. Syar kejahatan. Tengok kenapa kejahatan ni dipanggil syar, ada tasydid, ya, berterusan jahat. Al-khair tak ada tasydid, kebaikan, ya, berterusan juga. Okey, ingat al-jinnati itu gila, orang gila, kegilaan. Wanas manusia. Okey, lepas tu Maliki itu penguasa, raja. Jadi bila kita sudah baca ni, maka kita cuba baca balik Qul a'udzu binnas secara yang kita faham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, kita berhenti 1-2 saat. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbi itu pentadbir manusia, penentu kedudukan manusia, tinggi rendah manusia, miskin kaya manusia. Itu kerja Rabb. Ya, kita panggil macam suri lah.
Kalau suri rumah tangga, Rabbatul Bait. Kalau orang lelaki tu dia kerja dia masak-masak, kita kata Rabbul Bait, penguasa. Ya. Lepas tu Malikin Nas. Tengok pada mana sini. Malik tu dia lebih tinggi pada Rabb. Lebih tinggi lagi. Sebab dia menentukan hukum hakam semua, Malik. Ya. Ya. Rabbi tu rendah sikit, Malik tinggi lagi. Malik tu dia menentukan raja, kuasa, ada kuasa tak raja? Kuasa. Jadi tengok Tuhan susun. Ilahin nas, ilah lebih tinggi lagi, Tuhan. Tuhan tinggi pada raja. Raja tinggi pada DO. Rabbi tu DO lah. Tapi tiga-tiga tu ada pada Allah. Tengok, Tuhan kata Rabbi tu maknanya DO. Aku ni DO manusia. Ilahi ni, Maliki ni, aku ni sultan manusia. Lepas tu Ilahin nas ni, akulah tempat manusia sembah. Lepas tu kalau sembah raja, berdosa. Raja bukan Ilahin nas. Raja Malikin nas je. Itu pun bukan Malik semua manusia. Malikil Kelang ya, Raja Kelang. Malikil Selangor kan. Ya. Jadi kalau orang tanya, Ustaz tak sama tu Maliki, Ilahi, Syari, Rabbi, Maliki, Ilahi, tak sama Ustaz? Tak sama. Rabbi tu pentadbir. Pentadbir tanah. Siapa dia pentadbir tanah negeri? DO. Mana Tuhan tu DO manusia. Ilahin apa tu? Malikin Nas. Raja. Dalam negara tu ada raja. Di bawah raja ada banyak DO ke tak? Tapi macam mana pun raja dan DO sembah Tuhan yang satu. Tapi segala-gala sifat ni Allah buat. Mutadbir dan sebagainya. Okey. Min syarril waswas, daripada keburukan. Ya, al-khannas, sisa, kejahatan. Kenapa dia beri nama sisa? Ya tak? Berkaitan dengan ayat 1. Ya, betul. Tiga-tiga tu dia tunjuk dalam bentuk sequence lah. Sequence ni ada turutan. Yang pertama DO sajak. Ya, memang dah sajak. Memang dah sajak. Dalam ilmu balaghah betul tu, sajak. Rabbi. Okey. Si sajak. Tapi dalam balaghah ada nama dia tu. Rabbi, Maliki, Ilahi. Itu tiga jawatan yang tugasnya sama. Ya. Pelakunya satu saja, iaitu Allah. Ya. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Satu kuasa. Betul tak? Satu entity saja. Satu. Maknanya kerja Allah ni tiga-tiga. Ya, boleh? Jadi anda balik baca beberapa kali ni. Nanti besok saya akan bagi surah Al-Falaq pula. Surah Al-Falaq dengan tu. Lepas tu kita cuba tengok ayat lazim saja. Anda boleh. Jadi tak payah lagi baca buku tafsir, insya-Allah. Tapi yang paling penting sekali yang anda kena ingat, makna secara saraf, iaitu di bawah maksud pendahuluan tu. Itu makna saraf. Itu yang penting sekali. Makna dengan detail setiap kalimah. Okey. Dan insya-Allah kita akan teruskan. Malam ni kita buat dengan ni. Minggu depan insya-Allah kita akan buat surah apa tu Al-Falaq pula. Dalam surah Al-Falaq beza pula. Okey. Beza dengan surah An-Nas ni. Kita pilih surah pendek-pendek ya. Jadi ada tiga perkara penting dalam ni. Yang pertama sekali, yang pertama ni dia menceritakan tentang keywords of the surah. Betul ya? Keyword of the surah. Setiap surah ada keyword dia. Jadi di sini ada 5 keyword. Keyword ni kata-kata penting seperti Al-Khannas, Yuwaswisu, ya, seperti Al-Jin kan? Disebut kan? Lepas tu dia beri kita terjemahan secara literal. Lepas tu dia beri kita ulasan tata
tata bahasa ni saraf. Tulis tata bahasa tu guna saraf. Ya. Okey. Dan lepas tu barulah dia beri maksud ayat. Maksud ayat ni tafsir lah. Maknanya selepas dapat ini semua, ahli tafsir boleh tafsir lah beberapa minit pun, mungkin 10 minit, setengah jam boleh. Ya. Mungkin setengah hari pun boleh mentafsirkan. Ya? Ada tapi tak dimasukkan. Kalau kita berbicarakan sebab nuzul, di mana ayat tu itu dalam ruangan tafsir. Tapi ini hanya membicarakan soal nahwu. Basic. Kita boleh cari ni lah. Cuba minggu depan cari ni ayat Makkah kan. Cari sebab nuzul dia kenapa? Cik Amir. Sebab nuzul cari untuk 3 tu. Qul a'udzu birabbin nas ni Al-Falaq dan Qul huwallah. Okey. Sebab 3 surah tu penting. 3 surah tu dia anggap satu Quran. Dia punya kelebihan dia. Yang satu, ketika Sayyidina Rasulullah melawat isteri Fatimah, Nabi berkata kat dia, wahai Fatimah, sebelum tidur pastikan tamat Quran. Ya ayanda dia telah tamat, macam mana dia? Tebal Quran. Bacalah 3 surah ni. 3 qul Allah ni. Qul a'udzu birabbil falaq, binnas dan ahad. Anda akan seolah-olah macam membaca seluruh Quran. Ya.